Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak tahu kenapa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, geng-geng Pakatan Harapan, terutamanya Parti Amanah, betul-betul kepanasan dengan posting terkini di Facebook Tuan Guru Haji Hadi. Di mana kalau anda perhatikan, Tuan Guru Haji Hadi telah memetik ayat ke-7 surah Al-Munafikun yang antara lain mengisahkan sikap orang-orang munafik yang cuba untuk menghasut serta memujuk golongan Ansar, iaitu orang-orang Madinah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, supaya tidak memberikan peruntukan dan bantuan kepada golongan Muhajirin, iaitu mereka yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, supaya orang-orang Muhajirin ini lari daripada Rasulullah, supaya mereka ini tidak lagi bersama-sama Allah dan Rasulnya. Jadi tuan-tuan dan sekalian, Tuan Guru Haji Hadi telah mengambil pendekatan ulama dalam ayat ini, iaitu al-ibratu bil umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu diambil kepada lafaz yang umum, bukan berdasarkan kepada sebab yang khusus. Di mana tuan-tuan sekalian, Tuan Guru Haji Hadi telah mengaitkan apa yang berlaku pada ketika itu dengan apa yang berlaku pada ketika ini. Iaitu kalau kita masih ingatlah tuan-tuan sekalian, berkenaan dengan peruntukan untuk ahli Parlimen Pembangkang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, banyak kali menyebutkan kalau nak peruntukan kena berunding. Kalau nak peruntukan kena berunding. Ataupun dalam ayat yang mungkin lebih tepat, kalau nak peruntukan kena melutut dahulu tuan-tuan sekalian. Dan benda ini terbukti, bukan satu fitnah, benda ini terbukti sebenarnya, di mana 5 orang ahli Parlimen Perikatan Nasional pada ketika ini, setakat ini telah menyatakan sokongan mereka kepada kerajaan perpaduan madani ini dengan alasan yang lebih kurang sama, iaitu mereka mahukan peruntukan untuk rakyat mereka. Jadi secara asasnya kita boleh katakanlah, kalau nak peruntukan daripada kerajaan, kena sokong kerajaan terlebih dahulu. Itu mungkin syarat yang telah dikenakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siapa tahu, sebab benda itu tengah berlaku pada ketika ini. Apatah lagi kenyataan daripada ahli Parlimen Larut, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, yang menyatakan memang terdapat satu gerakan untuk membujuk ahli-ahli Perikatan Nasional ini untuk beralih arah menyokong kerajaan perpaduan madani dengan menawarkan peruntukan, menawarkan habuan dan macam-macam lagi. Dan sehingga kini, kenyataan Hamzah tersebut yang telah dibuat oleh beliau di luar Dewan, tidak ada sesiapa pun yang saman, apatah lagi hendak membuat laporan polis. Jadi, bak kata sifil Pakatan Harapan satu ketika dahulu, kalau tak saman, maka benda itu betul. Betul tak? Dan saya tahu, mesti akan ada orang kata kat saya, zaman Perikatan Nasional pun samalah, nak dapat peruntukan kena sign agreement. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anda jangan lupa, zaman Perikatan Nasional dahulu, semua ahli parlimen termasuklah pembangkang mendapat peruntukan daripada kerajaan pada ketika itu tanpa perlu mereka menyatakan sokongan kepada kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tidak ada sesiapa pun pada ketika era itu menyatakan bahawa, saya menyokong kerajaan tapi saya masih kekal pembangkang. Tak ada. Sekarang ini baru ada. Dan banyak pula tu. Jadi jangan kaitkan dulu dengan sekarang. Berbeza sama sekali. Dan pada ketika itu, macam saya katakan, semua pihak termasuklah pembangkang mendapat peruntukan daripada kerajaan. Berbalik kepada kisah Tuan Guru Haji Hadi punya posting dan kepanasan puak-puak Pakatan Harapan, terutamanya geng-geng Parti Amanah ini. Dek kerana kepanasan itulah, Datuk Dr. Ismail Saleh, iaitu Ketua Parti Amanah Kedah, telah membuat laporan polis, meminta pihak polis untuk menyiasat dan juga untuk menghukum Tuan Guru Haji Hadi atas tuduhan mengaitkan Pakatan Harapan dengan golongan munafik zaman Rasulullah, di mana kata Datuk Dr. Ismail, benda itu sangat-sangat melampau. Ini yang saya pelik tuan-tuan dan puan sekalian. Sekarang ini Tuan Guru Haji Hadi telah mengaitkan ibrah zaman Rasulullah dengan apa yang berlaku pada ketika ini. Apa yang telah disebutkan oleh Tuan Guru Haji Hadi itu sebenarnya merupakan satu ibrah yang patut kita ambil pengajaran. Seandainya kalau Datuk Dr. Ismail Saleh beranggapan bahawa Tuan Guru Haji Hadi melampau, maka debatkan saja, hujahkan saja, tunjukkan di manakah kesalahan Tuan Guru Haji Hadi. Tak ada masalah. Tuan Guru Haji Hadi bukannya maksum, bukannya Nabi. Penafsiran beliau mungkin juga tersalah. Jadi jikalau beliau tersalah, maka betulkan, maka hujahkan, tunjuk, Hadi kau salah kat sini, Hadi kau tak betul bab tu. Silakan, gunakan kepandaian anda. Anda kan pandai-pandai belaka. Tetapi apa yang saya nampak, mereka cuba untuk menggunakan saluran undang-undang, mereka cuba untuk melakukan intimidasi melalui pihak berkuasa untuk menutup mulut-mulut mereka yang cuba untuk menyampaikan kebenaran berasaskan kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ini yang saya semacam kelakarlah juga tuan-tuan sekalian. Dan saya yakin benda ini pastilah akan disiasat di bawah 3R sebenarnya. Sebab Tuan Guru Haji Hadi telah menggunakan hujah agama. Dan jikalaulah siasatan itu dilakukan di bawah 3R,
Maka di sini kita nampak sekali lagi betapa double standardnya kerajaan kita ini. Bila orang menyebut tentang agama Islam, tentang Melayu dan sebagainya, maka terus dikenakan tindakan di bawah 3R. Tetapi jikalau orang lain, bangsa lain, terang-terangan melakukan fitnah terhadap Islam dan sebagainya, mereka ini seolah-olahnya terlepas begitu saja. Siapa boleh lupa kenyataan gelombang hijau oleh Lim Kit Siang? Siapa boleh lupa kenyataan kalau gelombang hijau turun ke Penang akan menghancurkan Tokon dan Kuil seperti mana yang telah didakwa, diucapkan oleh Lim Guat Eng? Siapa boleh lupa semua itu? Tetapi ada tak tindakan diambil sampai sekarang? Tak ada masalahnya. Jadi di sinilah double standard yang kita nampak, dan perkara ini telah pun dibangkitkan dalam parlimen tetapi tidak dijawab dengan tuntas oleh timbalan menteri pada ketika itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, video saya ini bukanlah untuk menyatakan tentang 3R dan sebagainya, tetapi sekadar untuk menunjukkan hipokrasi sesetengah pihak yang tertentu ini dalam menangani benda-benda berkaitan dengan agama ini. Sekali lagi, apa yang telah diucapkan oleh Tuan Guru Haji Hadi adalah berdasarkan kepada wahyu Allah SWT di dalam Al-Quran. Anda boleh cek sendiri surah Al-Munafikun ayat yang ke-7 dan anda cuba kaitkan ibrah pada ketika itu dengan apa yang berlaku pada ketika ini. Anda akan jumpa persamaannya. Dan jikalau ada pihak yang tak puas hati, gentle lah bang. Hujah lawan hujah. Tak payah nak gunakan pihak berkuasa, tak payah nak gunakan segala aparat-aparat yang anda ada, tak payah hendak menyalahgunakan kuasa semata-mata untuk menutup mulut mereka yang cuba untuk menyampaikan kebenaran. Dan kepada Datuk Dr. Ismail Saleh, tolong jangan kepanasan. Saya faham anda mungkin makan banyak sangat cili sampai anda rasa tak boleh duduk lagi dah dek kerana kepedasan yang melampau-lampau. Jangan sampai nanti cili-cili itu akan tanyakan anda soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?